juga guru kami iaitu Cikgu Muhammad Azlan. Kami telah diberi tugasan daripada Cikgu Muhammad Azlan untuk menghasilkan satu rakaman tentang geografi tingkatan 2 iaitu bab 8 jenis pengangkutan di Asia. Pertama, pengangkutan darat. Terdapat pelbagai pengangkutan darat di Asia. Sebagai contoh, landasan kereta api India. Landasan kereta api India mempunyai jaringan landasan kereta api yang terbanyak di dunia, dengan panjang landasan sebanyak 66,687 km. Selain itu, terdapat juga landasan kereta api Trans-Siberian. Landasan kereta api ini sepanjang kira-kira 9,288 km. Landasan kereta api ini juga menganjur dari Moskow hingga Vladivostok. Akhir sekali, landasan kereta api berkelajuan tinggi Beijing-Shanghai. Landasan kereta api berkelajuan tinggi Beijing-Shanghai sangat canggih serta efisien kerana masa perjalanan antara Beijing ke Shanghai dapat dipendekkan. Landasan kereta api ini berkelajuan 250 hingga 300 km sejam. Baiklah, sekarang saya ingin membentang tentang pengangkutan udara. Seperti yang sedia maklum, lapangan terbang merupakan pintu masuk utama ke sesebuah negara. Malah, hampir semua negara mempunyai lapangan terbang sendiri sebagai pusat keluar masuk pelawat dan perdagangan. Sebagai contoh, lapangan terbang antarabangsa Domodedovo di Moskow merupakan salah satu penerbangan yang terbesar di negeri Rusia. Ia dapat mengendalikan sebanyak 28,5 juta penumpang. Terdapat juga contoh yang lain, iaitu lapangan terbang antarabangsa di Dubai yang merupakan lapangan terbang di dunia dan boleh mengendalikan sebanyak 83,6 juta penumpang. Seterusnya, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur yang merupakan salah satu hub penerbangan utama di Asia Tenggara serta mencatatkan jumlah penumpang sebanyak 52,6 juta. Selain itu, terdapat juga contoh yang lain seperti lapangan terbang antarabangsa Chengdu yang merupakan hub penerbangan terbesar di China, bahagian tengah dan barat, dengan jumlah penumpang yang dikendalikan mencecah 46,0 juta orang. Bukan itu sahaja, tetapi terdapat juga lapangan terbang antarabangsa di Tokyo yang merupakan antara salah satu daripada dua lapangan terbang utama di Greater Tokyo dan mencatat lebih daripada 80 juta penumpang. Seterusnya, terdapat juga lapangan terbang antarabangsa Hong Kong yang merupakan lapangan terbang yang sangat unik disebabkan oleh tapaknya yang wujud akibat penambakan laut dan mencatatkan sebanyak 75,5 juta penumpang. Akhir sekali, lapangan terbang antarabangsa Changi merupakan salah satu lapangan terbang terbaik di dunia dan dapat mengendalikan sebanyak 58,7 juta penumpang. Akhir sekali, pengangkutan air. Pelabuhan merupakan komponen yang paling penting, terutama dalam urusan perdagangan. Sebagai contoh, pelabuhan Jawaharlal. Pelabuhan ini terletak di negara India. Pelabuhan kontena ini merupakan yang terbesar yang mengendalikan 55% daripada jumlah kontena di pelabuhan-pelabuhan utama. Selain itu, terdapat juga Pelabuhan Hong Kong. Pelabuhan Hong Kong merupakan pelabuhan paling sibuk di dunia dan terlindung dari bencana alam, efisien dan sistematik. Akhir sekali, Pelabuhan Singapura. Pelabuhan Singapura mampu menampung kira-kira 1,000 kapal kontena pada satu masa.
Kemajuan pertama ialah jaringan landasan kereta api Shinkansen di Jepun. Sistem pengangkutan darat ini berkelajuan tinggi yang paling efisien dan canggih. Ia menghubungkan 4 pulau utama Jepun melalui teknologi rel modern serta dikendalikan oleh Japanese National Railways, yaitu JNR. Laluan Shinkansen melalui kawasan metropolitan utama seperti Tokyo, Nagoya, Kyoto, dan Osaka dengan menyediakan 358 perkhidmatan sehari dan membawa kira-kira 445,000 penumpang setiap hari. Kemajuan kedua pula, lapangan terbang antarabangsa Dubai terletak di metropolis Dubai yang terkenal sebagai bandar terbesar, moden dan termasyhur di Emirat Arab Bersatu. Ia juga merupakan antara yang termoden serta tersibuk di dunia dan ia diuruskan sepenuhnya oleh Dubai Airports. Tambahan pula, lapangan ini terdiri daripada 3 terminal utama yang mampu menampung kapasiti sebanyak 90 juta penumpang setahun. Kesannya, Dubai muncul sebagai hub penerbangan terbesar di Asia Barat dan ketiga terbesar di dunia selepas Beijing dan Atlanta. Pelabuhan Hong Kong ialah pelabuhan strategik di Laut China Selatan yang terlindung secara semula jadi dan terkenal sebagai antara pelabuhan tersibuk di Asia. Ia dikendalikan oleh Jabatan Marin Hong Kong yang memastikan keselamatan serta penguatkuasaan undang-undang antarabangsa. Kedudukannya di laluan perdagangan dunia menjadikannya pemangkin utama kemajuan ekonomi Hong Kong. Pada tahun 2016, pelabuhan ini telah mengendalikan 19,8 juta kontena, menerima 370.990 kapal perdagangan, dan mencatat mobility penumpang seramai 24,91 juta orang. Perkembangan pengangkutan di Asia memberi berbagai kesan kepada masyarakat. Antaranya, ia memendekkan masa perjalanan, meningkatkan taraf hidup penduduk, mengeratkan integrasi, meningkatkan darjah ketercapaian, mengurangkan kesesakan lalu lintas, serta mewujudkan banyak peluang pekerjaan. Dari segi ekonomi pula, bandar-bandar di Asia berkembang menjadi hub perdagangan. Contohnya, Tokyo, Kyoto, Nagoya, dan Osaka di Jepun. Pembinaan pusat rekreasi dan hotel bertaraf antarabangsa seperti Burj Al Arab di Dubai turut menggalakkan pelancongan. Selain itu, pengangkutan memajukan sektor pertanian, perindustrian, dan pelancongan, memperkembangkan perdagangan seperti meningkatkan pertukaran mata awang asing. Bagi alam sekitar, terdapat kesan positif dan negatif. Antara kesan positif ialah penggunaan kereta api berkelajuan tinggi yang dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar, serta mengubah landscape menjadi lebih menarik dan mesra alam. Namun, terdapat juga kesan negatif seperti pencemaran bunyi daripada lapangan terbang, pencemaran air akibat tumpahan minyak kapal, dan kemusnahan hutan akibat pembinaan lebur raya, landasan kereta api, dan juga lapangan terbang. Oleh Japanese National Railways. Kargo untuk barangan tersebut. Selain daripada kereta, Coba. Cari dulu. Sekarang macam mana? Is it lagging? Kamu mau